Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Kehangatan dan kepanasan tentang dua individu ini masih berterusan di dalam media sosial. Ya, apa tidaknya, ya, guru besar Nobita ini, adakah beliau seorang fasik atau sebaliknya? Itu antara kenyataan yang menarik untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi. Dan seorang lagi adalah kaki fitnah yang kini sudah belajar menyebarkan kabar angin. Kalau buang kentut, buang angin itu mungkin boleh diterima lagi sahabat semua. Tetapi ini secara depan-depan, secara terang-terangan di dalam Dewan Rakyat, ya. Dan juga tindakannya untuk mengkhianat ini adalah satu perkara yang dianggap kononnya sebagai hero. Tapi sebenarnya hari ini sedikit demi sedikit anak-anak muda, rakyat Malaysia mula untuk menolak. Ada yang mengatakan, kalau saya baca dalam sosial media, ada yang mengatakan sebelum ini Sadik Sipak Raga ini adalah idol mereka. Tapi hari ini katanya mereka telah pun mula membenci kepada pengkhianat ini. Wow, itu dia. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua pencerahan daripada Brother Iswardi, ya, berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan anda untuk mendengar dan menonton video ini. Itu je poin saya nak sampaikan. Tetapi having said all that, dalam masa yang sama, PN sendiri pun bersikap tidak adil terhadap Perdana Menteri kita. Okay? Saya nak buat cerita Razi Jidin pergi maki Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen. Okay? Malam semalam saya dah bawa, tapi hari ini saya bawa lagi cerita tersebut supaya kita tengok daripada segi hukum hududnya bagaimana. Hukum hudud, orang yang menuduh orang lain liwat itu, daripada segi hukum hudud dia bagaimana. Nah, Saya yakin kamu peliwat. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Saya betul. 33 bulan. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mohon tarik balik. Tak ada Saya mohon tarik balik Perdana Menteri. Saya mohon tarik balik. Putrajaya duduk. 33 bulan Putrajaya. Saya dah buat keputusan menggunakan 99A. PNX tiada Ada tarik tadi balik. speaker. Ini maruah saya. Are you challenging me? Ini maruah saya. Kalau saya kata saya yakin kamu peliwat. Better you pull out. Saya kata saya yakin kamu peliwat. You're number one. Saya yakin kamu peliwat. You're number one. Nanti Tak boleh. Saya Tak boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Nanti kamu. Ketua Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Degi lagi. Keluar. Putrajaya keluar. okay. Tuan-tuan, ni nak cerita. Koyak tak koyak VPN ni tuan-tuan. Hashtag VPN koyak. Dia macam Koyak ni. habis. Dia orang kat luar, dia maki Anwar Ibrahim, dia fitnah geng-geng PH. Dia orang fitnah ni, fitnah. Maki, fitnah. Apa yang dia kata apa yang dia orang tak kata kat Anwar Ibrahim? Kata dia campur tangan isu peguam negara, tuduh macam-macam. Dia tuduh macam-macam dengan Anwar Ibrahim. Sekali dalam parlimen, Anwar Ibrahim petik sikit je. Kau orang pun sama. Tu dia, ini dia sangkaan jahat, ini dia sangkaan jahat. Peliwat, dia kata. Dia tuduh macam tu. Sangkaan baik. Terus dia ulang, peliwat, dia kata. Tuan-tuan, dia orang kutuk Anwar Ibrahim macam-macam. Ada orang kata Anwar Ibrahim ni terlalu emosional. Anwar Ibrahim emosional. Engkau tak duduk kat tempat itu. Ni aku ni hari-hari kena maki. Kami ni lah, bukan saya je lah. Geng-geng kami ni hari-hari kena maki, tuan-tuan. Geng dia sekali jentik je, pup, kita berjentik telur dia macam tu. Terus koyak, tuan-tuan. Tapi kita nak cerita tentang tuduhan liwat itu tadi. Yang cerita tentang perdebatan itu saya dah jawab semalam dah. Kan? Saya dah jelaskan semalam dah berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi saya nak ceritakan tentang isu liwat tu tadi. Now, dalam Islam, VPN ni, geng VPN ni, terutama geng PAS ni kan, cerita nak sangat kan cerita tentang hudud kan. Dia nak bercerita tentang hudud. Dia nak bermain dengan hukum hudud. Nah, apa kata kita bercerita tentang pertuduhan orang menuduh orang lain itu sebagai liwat. Ini kita bukan zina tu satu hal, liwat Apakah hukum di dalam hukum hudud? Di dalam hukum hudud ada dua yang tidak dipertikaikan. Satu mencuri, kedua qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ni adalah menuduh seseorang itu sebagai melakukan zina atau liwat
sedangkan tidak boleh didatangkan saksi. Tapi Is dah didapati bersalah oleh mahkamah, dia kata macam tu. Pertama, sudah diampunkan. Tetapi dalam mahkamah itu pun tidak didatangkan 4 saksi yang melihat dengan matanya sendiri, jadi tidak tertakluk kepada hukum qazaf. Tak masuk, tak capai hukum qazaf tadi tu, hukum liwat sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga oleh hukum hudud itu, tak sampai ke level itu. Tuan-tuan, alai Saudi, kau mempertahankan mahkamah ni, tiba-tiba kau masak. Bukan saya. Ini bukan isu saya. Ini isu kamu. Kamu bercakap tentang hudud. Siapa tak sokong hudud tanam dekat jidat Cina? Tu kamu. Hudud ni wajib ditegakkan. Hudud ini wajib diikuti. Wajib kamu. Jadi sekarang ini saya menggunakan hujah kamu. Saya menggunakan hujah kamu sendiri. Dan saya menggunakan hujah sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran sendiri, tuan-tuan. Dalam surah mana? Surah An-Nur ayat 4. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, iaitu berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Iaitu pukullah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik. Mereka itulah orang yang fasik, tuan-tuan. Dia kata, saya yakin. Dia kata, saya yakin. Tapi tak dapat mendatangkan 4 saksi. Al-Quran kata, orang ini adalah orang yang fasik. Tapi Is itu sebut tentang perempuan. Tak, dia apply duduk. Kalau aku nak bahas ke mana ni panjang cerita. Okeylah. Itu Al-Quran Is. Takkan nak bahaskan benda tu. Kan? Takkanlah nak bahas benda tu. Alah, itu cerita lain, cerita lama. Kan, cerita Al-Quran. Kan? Mana ada undang-undang qazaf ni, tak ada dalam negara kita ni. Ada ke undang-undang qazaf dalam kita ni, Is? Yang menuduh ni ada ke undang-undang qazaf? Baik. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Undang-undang hudud di dalam negara kita. Bukan kita tak ada. Dan ini di-apply-kan. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya kecilkan. Enactment tahun 2015. Enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015 bahagian 1, kesalahan-kesalahan hudud, Section 17, qazaf. Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia membuat tuduhan zina atau liwat. Saya besarkan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak. Kan, tuan-tuan boleh nampak. Ni siapa yang mengaku dia beriman tadi kan? Saya besarkan. Kan? Yang tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi terhadap seorang Islam yang akil baligh, yang dikenali bersih diri daripada kelakuan zina atau liwat, atau tertakluk kepada subsection 2 secara nyata menyatakan seorang itu telah melakukan zina atau liwat, atau secara tersirat yang boleh sifatkan sebagai menunjukkan seseorang itu melakukan zina, atau dengan secara nyata atau secara tersirat menyatakan bahawa seorang itu bukannya bapa ataupun bukannya anak kepada seorang yang tertentu. Mana-mana orang yang mendakwa saksi kejap. Penyataan di atas perenggan 1B adalah dianggap sebagai qazaf, melainkan ia dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki. Dan jika penyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian, maka orang yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf. Tetapi sekiranya penyataan itu dibuktikan, maka orang terhadapnya dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat. Maksudnya boleh dibuktikan. Okey. Dan dalam section sub 3, sesungguhnya penyataan 1B sekiranya seseorang atau lebih daripada 4 orang saksi tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan, atau jika keterangan itu bercanggah dengan penyataan tersebut, dan dalam hal demikian maka saksi melakukan perbuatan tersebut hendaklah dianggap telah melakukan kesalahan qazaf dan bolehlah dikenakan hukuman hudud. Apakah hukuman hudud terhadap qazaf, tuan-tuan? Apakah hukuman hudud terhadap qazaf? Siapa tahu? Tadi dah bagi hint dah tadi. Apa hukuman hudud terhadap qazaf? Pertama, dia adalah fasik selama-lamanya. Dia adalah fasik selama-lamanya. Selama mana?
selama dia sehinggalah dia bertaubat lah. Lepas tu hilanglah fasik dia tu. Maksudnya bertaubat ni kata apa? Bertaubat kepada Allah dan kenalah dia memohon ampun kepada orang yang dituduhnya itu. Kan? Dan adalah memohon ampun dan daripada orang yang dituduhkan tersebut. Baik. Saya baca kenyataan hukum qazaf jika sabit kesalahan adalah sebatan 80 kali dan tidak boleh diterima penyaksiannya sampai bila-bila. Ini Ustaz Wan Ji cakap. Okey. Saya baca kenyataan lain. Ada satu. Alright. Okey. Ni saya baca kenyataan daripada Ustaz Wan Ji juga. Dia bawa satu peristiwa. Pada era Saidina Umar jadi khalifah, Abu Bakrah telah melakukan qazaf pada Mughairah bin Suaibah. Saidina Umar minta Mughairah bawakan saksi yang adil. 3 orang datang dan menjadi saksi. Apabila Saidina Umar tanya kepada setiap 3 orang itu, apakah kamu nampak seperti kayu celak masuk ke dalam botol celak? Ketiga-tiga saksi itu menyatakan tidak. Mereka hanya nampak di luar kain selimut yang bergerak-gerak sahaja. Saidina Umar pun nyata kalau mereka tidak mahu tarik penyaksian dan minta maaf, mereka akan dikenakan hukum qazaf. Mereka pun tarik kesaksian. Saidina Umar tanya pula pada Abu Bakrah. Ternyata dia bertegas dengan sikapnya. Abu Bakrah tak nak tukar. Saidina Umar menyatakan bahawa dia bakal dikenakan hukuman qazaf jika tidak balik pendakwaan. Abu Bakrah tetap bertegas. Dengan itu Abu Bakrah dikenakan sebatan 80 kali sebagai kesalahan qazaf. Kisah ini tercatat dalam Tarikh Tabari dan Bidayah Ibnu Kathir. Ni kita nak bercerita geng-geng, golongan-golongan yang kononnya terlebih Islam daripada orang lain. Apa komen korang tentang ni? Terutama yang dalam ni yang menduduh liwat daripada hari tu kan. Dalam komen dan sebagainya dituduh meliwat daripada hari tu. Korang boleh datangkan dengan paksasi. Dalam hadis tadi tu, dalam peristiwa yang berlaku daripada zaman Umar tadi tu. Dan juga dalam hukuman hudud. Hendaklah keempat-empat mata saksi itu melihat umpama celak dimasukkan ke dalam tempat celak. Faham tak maksud dia? Nampak. Oh, nampak. Bukan sesenang itu nak menjatuhkan hukuman, tuan-tuan. Kena nampak, barulah jatuh hukum, apa orang kata, hukum kesalahan lah. Kan? Hukum kesalahan zina atau liwat itu, barulah. Kalau tidak, dia hanya sekadar takzir. Takzir ni bawa kepada apa? Kepada hukuman biasa saja. Oh, tapi maksudnya yang itu takzir lah. Tak, dia bukan masalah takzir. Dia orang kata itu liwat. Kan? Kalau sekiranya tidak memenuhi syarat tersebut, dia tidak dikira sebagai liwat. 4 saksi tidak berjaya dibawa. Malah di dalam kes Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, yang pertama didapati tidak bersalah. Kes liwat pertama didapati tidak bersalah. Liwat kedua sangat banyak kelompangan. Tapi kenapa didapati bersalah? Tuan-tuan kena ingat mahkamah yang mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah, bukan mahkamah tu, sistem tu adalah sistem yang sama mendapati Najib itu tidak terima duit daripada diri dia sendiri dan terima duit daripada Arab. Adakah anda boleh percaya pada sistem itu, tuan-tuan? Ni saya nak bawa ni. Qazaf menuduh orang yang baik berzina atau menafikan keturunannya. Perlu difahami qazaf secara syarak maksudnya melemparkan tuduhan zina terhadap seseorang yang baik dan menafikan keturunannya tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Okey. Qazaf merupakan satu kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan. Di Malaysia hanya enactment Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, hukuman hudud dan enactment kesalahan jenayah syariah Terengganu saja memasukkan qazaf sebagai kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan dan kesaksiannya tidak boleh diterima sehingga pesalah bertaubat. Berlainan di wilayah persekutuan, majoriti negeri di Malaysia qazaf hanya dikenakan takzir. Contoh Seksyen 41 kesalahan jenayah, maksimum denda 5,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Maka apabila laporan dibuat kepada pihak penguatkuasa agama hendaklah memenuhi rukun dan syarat qazaf tidak sebelum pendakwaan dibuat. Okey. Sungguhnya wajib ke atas setiap muslim dan muslimat menjaga pergaulan batas agama agar terhindar dari fitnah dan maksiat. Itu yang berlaku, tuan-tuan. So dia nak menuduh. Sekarang ini tuduhan itu balik kepada orang yang menuduh. Kan? Tak macam ni, tuan-tuan. Dia ada yang kat dalam komen dia duk tuduh. Dia ikut bos dia, biasalah. Saya tak marah dia. Tetapi ingat kamu sekarang ini bermain dengan agama tau. Kecuali kamu kafir dan bukan Islam, itu cerita lain lah. Itu lantak kamu lah. Tetapi kamu bermain dengan agama.
Niat tu tak penting. Perbuatan itu akan mencerminkan niat. The moment kamu cakap itu, kamu adalah orang yang fasik. Simple. Kamu boleh berfikir, tak apa. Dalam kepikiran tak apa. Tetapi the moment kamu menuduh dan kamu tidak berjaya membuktikannya, surah An-Nisa ayat 4 kata dalam Al-Quran, melainkan kamu tak percaya Al-Quran lah, kamu adalah orang yang fasik. Kamu adalah orang yang fasik. So, macam mana? Macam mana? Adakah kamu menjadi orang yang fasik? Atau bagaimana? Terpulang. Baik, kita cerita Syed Saddiq ni tuan-tuan. Ada orang tanya pada saya berkenaan dengan Syed Saddiq. Sebenarnya pemikiran Syed Saddiq ni bagaimana Is? Adakah dia seseorang yang hebat ataupun seseorang yang boleh dipertikaikan kehebatan dia? Saya melihat seseorang ni tuan-tuan kepada beberapa aspek. Saya melihat seorang pemimpin ni kepada beberapa aspek. Aspek yang pertama saya lihat adalah struggle dia. Kalau kita nak lihat kehebatan pemimpin itu, kita kena tengok kepada struggle dia. Kepada struggle ni dalam bahasa Melayu, kepada kesukaran dia. Pemimpin-pemimpin yang ada, even kalau kita tengok Mahathir pun, dia ada struggle dia. Even kalau kita tengok Tun Abdul Rahman pun, ada struggle dia. Tunku Abdul Rahman, ada struggle. Tun Razak, ada struggle dia. Kita tengok Datuk Seri Ainul Ibrahim, ada struggle, ada kesukaran, kesusahan. Perjalanan dia penuh dengan liku-liku. Kerana apa? Untuk jadi seorang pemimpin yang hebat, dia kena ada struggle itu. Even kalau kita tengok Rafizi Ramli, Nurul Izzah, dalam, saya boleh sebut PKR lah sebab itu parti saya kan. Dia ada struggle yang dia orang kena lalui. Even Zahid Hamidi sekalipun, saya boleh kata ada struggle yang dilalui. Soalan saya, struggle pada Syed Saddiq itu pada apa? Dekat mana struggle Syed Saddiq yang dia lalui sehingga dia layak untuk berada pada kedudukan yang dia ada sekarang ini? Bagi saya, Syed Saddiq adalah seseorang yang berada dalam keadaan dia dilimpahi privilege, tuan-tuan. Dia ada privilege. Dia dalam suasana di mana dia diberikan satu privilege, satu keistimewaan. Dia habis-habis saja universiti, masuk berdebat antara yang terbaik, ada rupa sikit, boleh bercakap sedikit, terus dia diangkat, masuk bertanding, menang 2018. Dalam pada usia 25 tahun lebih kurang. Bila bertanding menang, diangkat terus jadi menteri. Bila lompat, memang dia tak ikut lompat, tetapi dia menubuhkan parti dia sendiri. Kemudian privilege sekali lagi, dalam parti itu ada penaja-penaja dia. Dia tak boleh nak nafikan perkara ini. Dan di belakang itu, penaja-penaja dia cuba melonjakkan di kehadapan kerana memikirkan bahawa dia ni boleh menggantikan geng-geng yang dalam geng-geng reformasi, geng-geng rahmatan lil alamin ni, geng-geng apa orang kata demokratik di dalam DAP. Dia ingatkan Syed Saddiq ni boleh menggantikan tempat mereka. Kononnya dia membawa suara muda, suara orang-orang muda. Tetapi kita tak nampak sebenarnya suara orang muda yang bagaimana dibawanya. Daripada segi pekerjaan, kita tak nampak peranan dia sewaktu jadi Menteri Belia dan Sukan pada 22 bulan. Sebab itu dia sekarang ini berada di dalam kerajaan. Apa peranan yang dia bawa? Kecuali yang kalau kita nampak, turunkan undi 18 yang akhirnya makan diri sendiri. Undi 18 tu makan diri sendiri sebenarnya. Kita tak nampak perkara tersebut boleh membantu kerajaan yang ada sekarang ini dan juga boleh membantu rakyat. Kita tak nampak benda tu. Dan kita lihat bagaimana budak-budak muda ini dengan sewenang-wenangnya mudah dimanipulasikan. Kerana apa? Kerana penggunaan wang ringgit yang banyak di dalam kempen, sehingga kan mereka ikut bukan sebab prinsip. Mereka boleh mengundi tapi bukan sebab prinsip, bukan semualah. Some of them kerana apa? Kerana mereka rasa sebab bayar lebih. Siapa yang bayar lebih dalam TikTok, siapa yang bayar lebih dekat on the ground. Kita tahu berapa banyak dana digunakan. 300 juta masuk akaun bersatu. Itu masuk akaun bersatu. Yang masuk kita tak tahu, tak ada catatan. Itu berapa pula jumlahnya. Jadi itu yang pertama, kita tak nampak struggle dia. Yang kedua, saya tak nampak visi dia. Syed Saddiq nak membawa negara ini ke mana? Apa visi selain daripada dia menentang? Apa visi dia? Itu saya persoalkan dalam Facebook. Saya katakan, saya risau pendidikan negara. Dia ni graduan undang-undang UIA. Saya kata saya risau bagaimana seorang graduan undang-undang daripada UIA. Saya risau dengan level pendidikan tempatan kita ni. Bukan saya nak kata orang UIA ni tak pandai. Level dia lah. Benda asas, prima facie,
separation of power, kuasa AG, discretion, budi bicara, Akta Perkara 155. Benda itu dia tak boleh nak faham. Dan hari ini dia menuduh, dia kata kita telah create a dangerous precedence, dia kata. Satu duluan yang bahaya. Kerana peguam negara akan dijadikan shield, akan dijadikan apa orang kata benteng sekiranya kes itu digugurkan. Persoalannya kita nak jadikan benteng apa kalau itu memang peguam negara yang punya decision? Bagaimana kita tak nak kata sebaliknya kalau itu memang tugas peguam negara? Habis kita nak buat macam mana? Efek dia kata apa? Kalau sekiranya nak gugurkan, kena bawa kes itu, perkara itu ke dalam apa orang kata select committee. Biar select committee decide. Kalau begitu, dan di mana separation of power? You are contradicting yourself. Ni saya bagi tuan-tuan. Diorang marah, dia kata Anwar Ibrahim campur tangan dalam urusan menjatuhkan kes Zahid. Anwar kata saya tak campur. Kalau macam tu, hendaklah kamu campur tangan supaya Zahid didakwa semula. Kamu kata on one hand, kamu tak nak Anwar campur tangan. Tapi on the other hand, kamu nak Anwar campur tangan. Bagaimana kamu ini? Bagaimana sebenarnya kamu ini? Adakah kamu mau Anwar itu campur tangan? Atau kamu tidak mau Anwar itu campur tangan? Kamu ini sebenarnya bagaimana? Bila Anwar kata dia tidak campur tangan, kamu suruh dia campur tangan. Bila kamu kata hendaklah diasingkan di antara judiciary dan juga legislature, tapi dalam masa yang sama kamu kata keputusan DNAA hendaklah diputuskan oleh select committee daripada kalangan kabinet. Bukankah itu tidak mengasingkan kuasa? Bukankah itu telah menarik kuasa hakim dan juga kuasa AG untuk menentukan satu-satu perkara yang sepatutnya diasingkan? Kamu ini bagaimana sebenarnya? Kamu ini bagaimana sebenarnya? Dalam pada kamu nak yang satu, kamu nak langgar benda yang kamu kata prinsip kamu tadi tu. Sebab dia orang macam ni tuan-tuan. Bagi saya dia orang pening. Dia orang nak perjuangkan apa? Dia orang nak perjuangkan apa? Tak, kes Zahid 47 pertuduhan itu bila digugurkan itu bukan pertama. Kes Zahid UKSB didapati tidak ada prima facie. Tidak ada prima facie. Digugurkan. DAA, discharge amounting to equity, dilepas dan dibebas. Tahun 2022, zaman PN memerintah. Tapi tak ada siapa yang mempersoalkan tentang isu tersebut. Kenapa? Muhyiddin Yassin, dia punya charge tu, tuduhan dia defektif. Tuduhan itu dibuat oleh peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Tak ada pun orang-orang di PN ini mempersoalkan. Kenapa? Saya soalkan kenapa? Kalau kita nak be fair, kita be fair dengan semua. Kalau nak tuduh Zahid, tuduh sekali Muhyiddin Yassin. Kita tuduh balik semua. Boleh? Kita tuduh balik semua. Kita angkat balik kes. Jadi apa guna kita ada sistem kehakiman? Kalau Perdana Menteri boleh campur tangan? Dan bila dia orang ni semua menuduh Perdana Menteri campur tangan, bukankah itu tuduhan jahat? Sebagaimana Razi Jidin kata, ini adalah tuduhan jahat, 36-6, tarik balik. Kalau itu kena tarik balik, bagaimana tuduhan kamu terhadap Anwar Ibrahim yang kamu katakan bahawa dia terlibat dalam menggugurkan kes Zahid? Bukankah itu satu juga tuduhan jahat? Kamu keliru dengan hujah kamu. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi. Yang pertama tadi berkaitan dengan guru besar Nobita yang fasik ini. Jadi kerana saya kurang memahami tentang agama ini, jadi kita mendengar sendiri bagaimana pencerahan yang baik ya daripada Brother Iswardi ya, dengan fitnah, dengan tuduhan yang dilemparkan oleh geng-geng kerangga ini. Dan juga hal perundangan ya, walaupun katanya Sadik Sipak Raga ini ya punya background dalam perundangan, tetapi kedangkalannya itu ataupun ya dia sengaja buat kerana sikap terdesaknya, kerana mentalnya yang tertekan, sahabat-sahabat semua. Berbagai persoalan yang dikemukakan. Saya tertarik dengan satu persoalan yang dikemukakan oleh Brother Iswardi adalah
kenapa sebelum ini mereka tidak pernah bersuara ya apabila Zaid Hamidi dibebaskan, Muhyiddin dibebaskan, semua mengunci mulut. Tapi apabila dia dilepaskan tanpa dibebaskan, mereka pula menjadikan isu perkara ini dibesar-besarkan dan malahan menuduh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang terlibat melepaskan Zaid Hamidi. Ini adalah satu fitnah sahabat semua. Datuk Seri seringkali acap kali membuat kenyataan di dalam Dewan Rakyat juga mengatakan dia tidak terlibat, tetapi pihak pembangkang ini pula mahu untuk Datuk Seri campur tangan supaya mendakwa semula Zaid Hamidi. Ya, jadi di mana persoalannya? Di manakah apakah mereka mau sebenarnya? Sebenarnya bagi pandangan saya, mereka cuma berpolitik. Mereka cuma mendesak Datuk Seri supaya mengambil langkah yang salah. Dan apabila Datuk Seri termasuk dalam perangkap yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang ini, dan mereka akan gunakan isu itu lagi untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ingatlah sahabat semua, Perdana Menteri kita hari ini adalah orang yang berpengalaman. Ya, kerana apa? Kerana dia sendiri mengalami perkara itu. Bagaimana beliau difitnah, didakwa dengan dakwaan-dakwaan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan yang direka untuk menjatuhkan kredibiliti kepimpinan, untuk Datuk Seri bangkit dalam karier politiknya. Tapi akhirnya hari ini Datuk Seri menjadi Perdana Menteri untuk negara kita yang tercinta. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan-Walauntit, kerangga-kerangga ini, geng-geng sapu bersih, Walan-Walauntit, geng pengkhianat muda, apabila memberikan komen penuh dengan memusingkan fakta, menyemai kebencian, hasutan dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun keangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.